Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اسمي نورشرنا بنتي حججول ورقم الطالبة 0674338. اليوم أريد أن نشارك معكم عن مقدمة التوكيد. نواصل إلى تعريف التوكيد. التوكيد هو مصدر من فعل وكد، وهو تكرير يراد به ثابت أمر مكرر في نفس السامع. مثال: جاء علي نفسه. ومثالا أيضا: جاء علي علي. التوكيد هو اللفظ مؤكد. Taukid ni ialah lafaz untuk menguatkan. Yattabi' al-mu'akkad fi i'rabihi, dia mengikut dari segi i'rabnya, li raf'i tawahhum aw syak, untuk menghilangkan segala syak ataupun ketidakpastian di dalam ayat tersebut. Sawa'un bi'ada'il lafz amma isti'mal. Contohnya, qara'tu kitaban. Pada umumnya, lafaz qara'tu kitaban ini, saya telah membaca kitab ni, dia mendatangkan syak, yakni ketidakpastian lah. Dia baca kitab tu macam mana, berapa banyak, adakah sebuah buku ataupun adakah sehelai, adakah satu bab. Jadi lafaz taukid berfungsi untuk menguatkan lagi ayat ni. Qara'tu kitab kulluhu, saya membaca kitab tu kesemuanya, gitu. Ataupun qara'tu al-kitab, saya membaca kitab tu sebuah kitab, gitu. Tanqasimu at-taukid ila qisman. Terbahagi taukid ni kepada dua bahagian, yakni taukid lafziyun dan juga taukid ma'nawi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ismi Siti Hajar binti Muhammad Hamdan. Arqam at-talibah 0688241. الآن سأتحدث عن التوكيد من نكرة، yang mana saya akan menjelaskan atau membahaskan tentang taukid nakirah. Sebelum mengetahui taukid nakirah tu, kita bahaskan tentang kedudukan taukid ini. Taukid ini dia mengikut muakkad, yang mana pada marfu' raf'ihi nahwa ja'a Zaidun nafsuhu, yang mana Zaidun ni ialah fa'il, nafsuhu ialah taukidu lahu, taukid bagi Zaidun, yang mana Zaidun ni ialah muakkad. Seterusnya untuk mauqi' nasbihi, yang mana contohnya nahwa ra'aitu Zaidan nafsahu, yang mana Zaidan ini ialah maf'ulun bih dan nafsahu ialah taukid bagi Zaidan, yang mana Zaidan ialah muakkad. Dan tafkhiruhu, yang mana contohnya marartu bi Zaidin, yang mana Zaidin ini menjadi majrur bil ba, dan nafsihi menjadi taukid bagi Zaidin. Sebagaimana kita lihat contoh-contoh tadi, ialah semuanya ialah at-ta'rif, iaitu al-ma'rifah, yang mana kita sedia maklum Zaidan, Zaidun, Zaidin, nafsuhu, nafsihi, nafsahu ialah ma'rifah, yang mana Zaidun itu ialah isim alam ma'rifah, dan nafsuhu, nafsihi ialah ada dhamir di situ, yang mana dhamir juga ialah ma'rifah. Maka di sini tiada contoh bagi nakirah, yang mana ialah tiada nakirah walam yuqal tankiruhu lianna lafaz taukid kulluha ma'arif, yang mana semua lafaz taukid ni dia ialah ma'arif, iaitu ma'rifah, dan fala tattabi'an nakirah, dia tidak mengikuti nakirah. Wa ajazuhu, tetapi di sini berlakunya pendapat ulama berkaitan adanya taukid min nakirah. At-taukid min, di sini berlakunya pendapat ulama berkaitan adanya taukid min nakirah. At-taukid min nakirah
terbahagi kepada dua pendapat. Yang pertama ialah Al-Basriyun dan yang kedua Al-Kufiyun wa Ibnu Malik. Pendapat yang pertama iaitu Al-Basriyun mengatakan la yajuz yamtina'u an-nakirah atau an-nakirah sawa'un kanat mahdudah atau ghairu mahdudah. Yang mana di sini pendapat bagi ulama Basrah berkenaan dengan taukid nakirah ini tidak harus dan melarang taukid nakirah sama ada dia mahdud ataupun bukan mahdud. Yang mana mahdudah berkenaan dengan yaum, syahr, am, hari, bulan dan tahun. Ghairu mahdudah berkenaan dengan zaman atau waqtin. Yang mana dia tidak membolehkan atau tidak mengharuskan taukid nakirah itu. Dalam contoh, sumtu syahran kullahu. Seterusnya, pendapat yang kedua ialah Al-Kufiyun wa Ibnu Malik, yang mana yajuzu at-taukid li husuli faidah. Mana di sini pendapat ulama Kufi dan Ibnu Malik mengatakan harus bagi taukid nakirah yang mahdudah kerana dia mendatangkan faedah ataupun satu tujuan. Yang mana diterima contoh sumtu syahran kullahu, yang mana satunya sumtu syahran ialah mahdudah, kullahu ialah ghairu mahdudah. Yang mana tidak mewajibkan kedua-duanya ialah makrifah, tetapi hanya salah satu, iaitu satunya makrifah dan satu lagi ialah nakirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Aisyah Sofia binti Muhammad Subzan. Raqam talabah 0688 wahidah. Nombor metrik saya 068851. هذا اليوم سأتكلم عن توكيد الضمائر منفصل والمتصل والمستترة. Okay, yang pertama kita tengok توكيد ضمير منفصل. يؤكد الضمير منفصل بنوعه المرفوع والمنصوب بنوع التوكيد اللفظي والمعنوي. لفظ ضمير المنفصل مرفوع أو منصوب كتوكيد سائر أسماء الظاهرة بتكرار. التوكيد ضمير منفصل المرفوع الأمثلة تيممت حمدا الذين هم. وعلى توكيد الضمير المنفصل منصوب المثال فإياك المرآة. توكيد ضمير منفصل معنوي أنتم أجمعون تكرمون ضيف. Okay, maksudnya kat sini domain mufasil yang taukid ada beberapa bahagian, iaitu bahagian apabila dii'rabkan dia marfu' ataupun mansub. Kemudian ada dua bahagian juga, lafzi dan juga maknawi. Okay, kalau tengok kat sini taukid domain mufasil ni dia berulang-ulang sebab nak tunjukkan yang dia tu terpisah. Lepas tu contoh yang marfu' kat situ, tayammamtu hamdan allazina hum. Okey. Hum yang pertama tu menunjukkan taukid dhamir munfasil yang dalam segi lafaz. Lepas tu dia ulang lagi sekali dengan lafaz hum yang kedua. Okey, sama juga macam dhamir munfasil mansub, fa iyyakal mir'ah. Kat situ pun dia orang mereka mengulangi. Yang pertama tu iyyaka, yang pertama untuk taukid, yang kedua tu diulangi untuk lafaz yang kedua kalinya. Okay. Seterusnya taukid dhamir munfasil maknawi. Maknawi ni dia kena ada lafaz yang macam jam'u, kullu, macam tu. Jadi dia punya contoh kat sini, antum ajma'una tukrimu dhaifun. Dalam ayat tadi tu, antum tu dia dah terpisah daripada domain yang terpisah, domain al-mufasil. Lepas tu ajma'una tu nak menunjukkan maknawi kat situ, kesemuanya. Seterusnya taukid ad-dhamir al-muttasil.
والمستطرة توكيد ضمير متصل والمستطرة توكيد الضمير متصل المرفوع والمنصوب والمجرور بالضمير المرفوع المنفصلة. والأمثلة التوكيد ضمير مرفوع متصلة حضرت أنا حضرهما. ومثال توكيد الضمير مرفوع المستترة أحضر أنا الدرس. ألفاظ التوكيد معنوي هي جميع وعما وكل كلا كلتا. الأمثلة حضرنا نحن كلنا وأكرمتهم كلهم حضرنا كلنا. Taukid domir muttasil dan mustatira pada lafaz. Taukid domir muttasil al-marfu' mansub majrul dengan domir rufu' al-munfasil, dengan domir rufu' yang terpisah, domir yang terpisah. Contoh taukid domir marfu' muttasila hadartu ana, hadartu yang tu yang muttasilah, lepas tu hadarahuma, hadara tu yang mutasila tu. Yang hadartu ana tu menunjukkan domir ana. Lepas tu dia taukidkan lagi ana tu yang domir rufu' al-munfasil tu sama juga dengan huma tu. Hadara tu dah tunjuk dua orang kan, dua orang yang hadir. Lepas tu yang kedua tu taukid domir marfu' mustatira yang tersembunyi. Uhaddiru ana. Kat situ kita tak perasan yang kat uhaddiru tu dia ada domir ana sekali kat situ. Selain mustatir, dia guna domir mutakalim ana nahnu. Yang ana tu itulah yang domir al-munfasilah kat situ. Ana tu dia munfasilah tapi mutasil kat situ yang u tu menunjukkan ana. Kemudian alfaz taukid ma'nawi tu kena ada perkataan macam jami', ama, kullu, kula, kilta macam tu. Contoh yang kat situ hadarna nahnu kulna. Kulna kat situ menunjukkan setiap daripada dia orang tu hadir. Akrimtuhum kullahum. Mereka tu setiap daripada mereka tu dimuliakan. Yang seterusnya hadarna kulluna tu setiap daripada kami tu pun datang. Dia sama je dengan misal yang pertama tu. Lebih kurang satu je. Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Natasha binti Osman, nombor matrik 06420. InsyaAllah hari ini saya akan membincangkan bab taukid al-lafzi. Ta'rif at-taukid lafzi yakunu bi'adatil muakkad bi lafzihi aw bi muradafihi sawa'un akanun isman zahiran am damiran am fi'lan am harfan am jumlah. Maksudnya taukid lafzi adalah taukid yang lafaznya berulang-ulang. Contoh mislu ja'a Ahmad Faiz, Ahmad Faiz. Maksudnya dekat sini telah datang Ahmad Faiz, Ahmad Faiz menguatkan yang datang. Maksudnya seterusnya wafaidatu taukid al-lafzi takriri al-muakkad fi nafsi as-sami' wa tamkinihi fi qalbihi wa izalati ma fi nafsihi min syubhati fihi. Maksudnya penegasan dalam percakapan serta penegasan kepada orang yang mendengar, seterusnya meyakinkan hatinya dan menghilangkan syak wasangka dalam jiwanya. Seterusnya aqsamut taukid al-lafzi ila arba'ah. Pembahagian taukid lafzi ada 4 lah, terbahagi kepada 4. Yang pertama al-ismu mislu bismillahirrahmanirrahim kalla idza dukkatil ardu dakkan dakkan. Yang kedua al-fi'lu, contohnya safara Mahmud. Yang ketiga al-harfu mislu la tukadzibni. Yang keempat al-jumlah mislu bismillahirrahmanirrahim kalla saya'lamu thumma kalla saya'lamun. Kita pergi kepada perbahasan yang seterusnya.
Okey, kita sambung kepada perbahasan seterusnya, iaitu taukid dhamir muttasil, taukidan lafziyan. Okey, yang pertama, yu'akkidu dhamir muttasil bi dhamir muttasil misluhu taukidan lafziyan. Fala budda an yu'adu ma'at taukid ma ittasala bil muakkad. Maksudnya, dhamir muttasil dengan dhamir muttasil merupakan taukid lafziyan lah, merupakan contoh kepada taukid lafziyan. Dan juga fala budda, iaitu tidak dapat tidak taukid yang bersambung dengan kena ikut sekali bagi menguatkan lagi ayat tersebut. Contoh kita tengok a'jabatu bika bika. Okey, tengok dekat sini dia kena bersambung lah, bika dengan bika. Maksudnya saya takjub dengan awak macam tu. Kita pergi kepada poin yang kedua, iaitu yu'akkidu dhamir muttasil bi dhamir munfasil misluhu taukidan lafziyan. Yajuz anna bil munfasil al marfu' kulli dhamir muttasil marfu'an aw mansuban aw majruran mislu najahtu anta. Dekat sini dia ada dua dhamir. Yang pertama dhamir muttasil dan yang kedua adalah dhamir munfasil. Yang mana kita tahu dhamir muttasil adalah dhamir yang bersambung, manakala yang kedua adalah dhamir munfasil adalah dhamir yang tidak bersambung. Okey, dekat sini kita tengok najahtu dhamir muttasil, juga anta dhamir munfasil, macam berjaya awak macam tu. Jadi yajuz iaitu harus bagi munfasil marfu' kepada semua dhamir, manakala muttasil dia boleh kepada marfu', boleh kepada mansub dan juga boleh kepada majruran, macam tu. Seterusnya untuk poin yang ketiga, iaitu yu'akkidu dhamir munfasil taukidan lafziyan bitakririhi faqat mislu anta muhibbul lil khairi. Okey, maksudnya dekat sini hanya dhamir munfasil sahaja, iaitu dhamir yang bercerai lah. Bercerai yang macam tadi, nombor satu dhamir muttasil dengan dhamir muttasil, nombor dua dhamir muttasil dengan dhamir munfasil, dan juga yang ketiga adalah dhamir munfasil sahajalah. Yang mana kita tengok anta muhibbul lil khairi. Dekat contoh tu maksudnya awak suka kepada kebaikan. Dekat situ kita ada dua dhamir, yang mana anta dengan anta. Dia berulang sahaja perkataan dhamir munfasil tu untuk menguatkan ayat tersebut, macam tu. So kita pergi kepada yang seterusnya. Untuk taukid seterusnya, iaitu taukid al-harfu. Taukid al-harfu ni yajibu an yakarrara ma'al al-harfu al-muakkad ma yattasala bil muakkad. Maksudnya wajib berulang huruf yang penguat pertama bersambung dengan huruf penguat yang kedua. Okey, kita tengok kepada contoh. Nombor satu, inna muhammadan jalisun. Maksudnya huruf yang pertama inna, huruf yang kedua inna muhammadan jalisun. Ini adalah ayat yang betul lah, untuk menguatkan Muhammad tu betul-betul duduk, macam tu. Wal khata'i inna muhammadan jalisun. Okey, kalau dua-dua huruf berada di pertama tu salah lah. Okey, yang kedua fil bait gulam, wal khata'i fil bait gulam, macam tadilah. Okey. Alright, poin yang seterusnya, in kana jawabiyan bitakririhi mithlu hal jitu al-ma'had na'am au la. Maksudnya menjawab kepada menggunakan huruf pengulangan kata yang sama, iaitu adakah awak datang ke sekolah. Jawapan menggunakan huruf perkataan yang sama. Contoh na'am ataupun la. Okey. In kana jawabi fala budda an yu'adu ma'al harfu al-muakkad ma ittasala bil muakkad mislu innal aqilu min arafa qadara nafsah. Maksudnya tidak dapat tidak perlu dikembalikan huruf yang sama pada penguat yang pertama bersambung dengan penguat yang kedua, iaitu contoh innal aqilu macam innal aqilu penguat yang pertama, innal aqilu penguat yang kedua, min arafa qadara nafsah. Okey. Sekian saja daripada saya, Nur Ain Natasha binti Osman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Azlia binti Yusuf, nombor matrik 068152. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan tentang taukid maknawi. Taukid maknawi huwa isim yuqawi al-ismu as-sabaqah min haisu al-mu'annas isal ja'a at-talamis jami'uhum. Taukid maknawi yakunu muzakir nafsun ainun jami'un amma killat kita.
الشرط أن تصف هذه المؤكدات إلى ضمير يناسب المؤكد. وفائدة التوكيد بالنفس وعين وفاء احتمال أن يكون في الكلام مجاز أو صهوي أو نسيا. فإن قلت جاء العامل. الشروط عمل هذه اللفظ أن يأتي مضاف إلى الضمير يعاد على المؤكد ويطبق بالعدد وأنواع ووظفها لا يؤثر على معنى الجملة. مثال تفاوتنا مع المفرد مع المثنى وجمع على وزن ضمير أفعال. Saya akan memberikan contoh taukid manawi bagi perkataan ainun wa nafsun. Contohnya ja'a ar-rijal ainahum ataupun anfusahum. Kedua, hadarat Fatimah ainuha. Okey, dalam contoh ini anda akan cukup pada ayat tanpa meletakkan perkataan ainun atau nafsun, maka ada kemungkinan penakdiran mudhaf yang terbuang. Boleh jadi yang si pelaku itu atau orang lain. Hal ini ketika taukid disebutkan, maka kemungkinan tersebut menjadi hilang. Lafaz di atas ini wajib diidhafahkan pada dhamir pengikat yang sesuai dengan muakkadnya. Perhatikan semua contoh yang telah diberikan tadi. Lafaz ainun dan nafsun semua harokatnya mengikut isim yang diperkuatkan dengan setiap keadaan. Berdasarkan penjelasan tadi, jelaslah bahawa taukid manawi ini memerlukan perkataan yang khusus untuk menjelaskan sesuatu ayat atau menegaskan sesuatu ayat dengan menggunakan perkataan supaya dapat difahami dengan jelas dan tidak menimbulkan kekeliruan. Ismi Nurul Syamimi binti Zulkarnaini 067547. Seterusnya saya akan menyambung kepada wamin lafaz hadza taukid, iaitu lafaz taukid maknawi. Okay, lafaz yang pertama ialah kullu wa jama'. Okay, kullu tu iza waqa'at kullu ta'kidan adifat lafaz ila dhamir muakkad. Misal at-tulab kulluhum hadirun. Maksudnya iaitu apabila berlaku kullu ni mentakkidkan dan disandarkan kepada lafaz dhamir muakkad. Contohnya dapat dilihat di sini ialah at-tulab kulluhum hadirun. Kulluhum tu takkid kullu, hum tu dhamir muakkad. Seterusnya jami'. Inna kalimah jami' mudhaf ila dhamir takuna taukidan bimakna kullu. Maksudnya jika kalimah jami' ni disandar kepada dhamir jami'ahum, hum tu dhamir muakkad, jadi dia menguatkan, takkidkan. Sama seperti kullu, sama seperti makna kullu. Saya faham setakat itu. Contohnya akbar ar-rijal jami'uhum, hum tu dhamir muakkad. Yang ketiga ialah ammah, umum maksudnya. Istiqmal arab dalalah ala syumul kakullu kalimah ammah mudhaf ila dhammir muakkad. Misal jaa qaumu amituhum. Maksudnya kat sini ialah ammah ni digunakan istiqmal dengan bukti-bukti yang dalil ke atas kesemua bagi setiap kalimah, iaitu ammah, dan disandarkan kepada dhamir muakkad juga, hum. Contohnya jaa qaumul amituhum. Seterusnya yang terakhir ialah kila wa kilta. Wa huma li taukid musanna fa kila bil musanna muzakkar. Maksudnya ialah keduanya taukid kepada dua orang, iaitu musanna, kila wa kilta ni. Fa kila li musanna al-muzakkar, dua orang lelaki. Contohnya najah at-talibani kilahuma, talibani kilahuma musanna. Ni untuk lelaki kalau kila, dan wakilta untuk lil muannas, untuk perempuan. Contohnya
najahat talibatani killatahuma. Killatahuma untuk dua orang perempuan. Musanna. Sekian, terima kasih. Seterusnya bahagian atofut taukid. Adakah boleh mengatofkan taukid? Mengikut pendapat ahli nahwu, tidak boleh mengatofkan taukid kerana taukid mengandungi lafaz-lafaz penegasan yang mempunyai makna yang sama dan tidak boleh dipisahkan. Contoh, lafaz taukid yang betul, ja'a Khalid nafsuhu ainuhu. Manakala contoh lafaz taukid yang mengandungi atof ialah ja'a Khalid nafsuhu wa ainuhu. Dapat dilihat kehadiran atof dapat merosakkan ayat taukid kerana berbalik kepada makna taukid itu sendiri adalah penegasan, dan jika terdapat atof, ia tidak lagi menjadi penegasan kepada lafaz yang sebelumnya. Kesimpulannya, seperti yang diketahui, kajian ini memfokuskan pada topik taukid sahaja, yang mana taukid ini terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu yang pertama, taukid lafzi, kedua, taukid maknawi, ketiga, taukid nakira, dan keempat, taukid dhamir, iaitu dhamir munfasil, dhamir muttasil, dan dhamir mustatir. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.